Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dalam Uzi Cooking. Okey, kali ni saya nak kongsikan resipi mi kuning yang super kenyal. Bagaimanakah nak hasilkan mi kuning yang super kenyal tanpa bahan pengenyal? Okey, jom kita start. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kilo tepung gandum dicampur dengan 2 sudu teh garam halus. Sediakan 2 biji telur grade B dicampurkan dengan air bersuhu bilik, ditimbang jadikan 450 gram, kemudian dicampurkan dengan 1 sudu teh serbuk kunyit, dikacau sebati. Okey, di sini saya menggunakan stand mixer untuk proses mixing bahan-bahan dan menguli dough nanti. Pertama, on mesin, mix bahan-bahan kering. Kemudian masukkan bahan cecair iaitu campuran telur dan air dan juga serbuk kunyit tadi. Proses mixing bahan-bahan ini cukup sekadar 5 minit sahaja. Untuk dough mi kuning, kita tidak perlu menguli bahan-bahan ni lama, cukup 5 minit saja. Okey, jika kita menggunakan mesin manual seperti noodle maker atau seperti mesin yang akan saya gunakan nanti, untuk dough mi kuning tidak perlu uli dough lebih dari 5 minit ya, kerana keadaan dough tidak boleh terlebih lembut dan tidak boleh terlalu keras. Tekstur dough selepas diuli juga tidak sama ya seperti dough curry puff. Okey, setelah selesai saja menguli, terbalikkan dough dari bowl ke atas meja. Kemudian cuba membulatkan dough, walaupun dough ini susah nak membentuk bulat yang sempurna ya, kerana inilah tekstur dough mi. Membulatkanlah saja seadanya. Kemudian potong dough ini menjadi kepada 8 bahagian. Kemudian kepal-kepalkan dough seperti ini supaya dough jadi mampat dan membulat. Dough mini tidak boleh di rounding ya seperti dough donat. Cukup kita kepal-kepalkan seperti ini supaya dalaman dough tu menjadi mampat dan dough seakan membulat. Okey, setelah selesai kita membulatkan dough, gunakan rolling pin, kita canai dough kesemuanya seperti ini, memanjang ya. Canai dough satu persatu sehingga selesai. Tidak perlu canai tipis sangat ya, cukup sekadar
berbentuk lepet supaya mudah untuk kita canai. Untuk proses seterusnya, untuk kita canai menggunakan mesin yang akan kita gunakan nanti, sesuai dengan mesin yang kita gunakan ya. Okey, setelah selesai, kemudian kita on mesin, set level 1. Saya menggunakan mesin elektrik ya. Canai ke semua kepingan door hingga selesai. Okey, setelah selesai, lipat door dari bahagian kiri dan kanan ke arah tengah, kemudian canai guna rolling pin lagi sedikit, buat hingga selesai. Okey, masih lagi di level yang sama, canai ke semua door hingga selesai. Tujuan kita berulang-ulang kali melipat dan mencanai kembali dalam level yang sama. Ini adalah tujuan untuk kita menghasilkan kepingan door yang lebih halus teksturnya. Okey, setelah selesai mencanai, kita lipat lagi sekali bahagian kiri ke kanan ke tengah dan kita canai lagi sedikit menggunakan rolling pin. Buat sehingga kepingan door ini selesai. Teruskan proses yang sama sehingga selesai. Kemampatan door dan kehalusan door boleh mempengaruhi tahap kekenyalan mi selepas dimasak nanti. Okey, pemilihan jenis tepung juga penting kerana kita tidak menggunakan bahan pengenyal. Okey, setelah selesai, kita canai lagi level yang sama. Mesin ni lebih kurang sama saja dengan mesin noodle maker yang manual tu ya. Cuma mesin ini menggunakan elektrik dan bersaiz besar, itu saja. Okey, setelah selesai canai, barulah kita set level kedua. Level kedua ni lebih tipis dari level yang satu tadi. Canai ke semua door hingga selesai. Okey, setelah selesai, setkan level ketiga pula. Kemudian canai sehingga selesai. Okey, setakat ini dough dah mula semakin mulus tetapi sedikit melekat ya. Okey, setelah selesai canai, kita sapu kedua bahagian kepingan dough ni, atas dan bawah, dengan tepung jagung. Tujuannya supaya setiap kepingan yang kita sapu itu bila kita tindihkan dia tidak akan melekat antara satu sama lain. Dan ini memudahkan kita untuk proses seterusnya. Sapu setiap kepingan dough dengan tepung jagung, kita buat hingga selesai dahulu sebelum kita ke proses seterusnya.
Okey, setelah selesai, bolehlah kita setkan level 4. Canai lagi ke semua keping gandum hingga selesai. Okey, setelah selesai, bolehlah kita ke level cutting keping gandum untuk hasilkan mi kuning. Untuk hasilkan mi kuning, level 4 ni sudah cukup sesuai ya untuk kita cutting. Cutting semua hingga selesai. Okey, ini dia hasilnya setelah proses cutting. Panaskan air dalam periuk bersaiz sederhana besar, masak hingga air mendidih. Okey, setelah air rebusan sudah melegak, okey, bolehlah kita masukkan dough mi ni. Dough mi ni biarkan masak hanya separuh masak saja hingga terapung-apung saja. Jangan biarkan sampai mi ni melegak-legak di dalam air terlalu lama. Okey, sudah seperti ini, bolehlah diangkat dan ditoskan. Mi yang telah diangkat ditoskan saja dan disejukkan, tidak perlu dikenakan dengan air atau direndam dengan air. Okey, setelah disejukkan, mi dicampurkan sedikit minyak dan digaul rata keseluruhannya. Mi yang telah masak ditoskan dan disejukkan, tidak dikenakan walau sedikit air pun, kerana ini adalah satu tip untuk menghasilkan mi yang kenyal ya. Penggunaan tepung berprotein tinggi, high protein, boleh juga menjadikan mi anda lebih kenyal berbanding dengan tepung gandum biasa. Okey, ini dia tekstur mi yang telah siap saya buat. Anda boleh lihat betapa kenyalnya mi ini. Okey, selamat mencuba.